Alkitab dalam bahasa Melayu, Roma 9. Apa yang aku katakan ini benar, aku milik Kristus dan aku tidak berdusta. Hati nuraniku yang dikuasai oleh Roh Allah juga meyakinkan aku bahawa aku tidak berdusta. Aku sangat sedih dan menderita kerana saudara-saudaraku, orang yang sebangsa denganku, bagi kepentingan mereka aku rela dikutuk oleh Allah dan dipisahkan daripada Kristus. Mereka lah umat yang dipilih oleh Allah. Allah menjadikan mereka anak-Nya sendiri dan menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. Dia mengatakan perjanjian dengan mereka dan memberi mereka Taurat. Mereka diberitahu oleh Allah cara menyembah Dia dengan betul dan mereka menerima janji-janji Allah. Mereka keturunan nenek moyang kita yang terkemuka. Kristus sebagai manusia berasal daripada bangsa mereka. Hendaklah Allah yang menguasai segala sesuatu dipuji selama-lamanya. Amin. Aku tidak mengatakan bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah tidak berlaku. Apa yang dijanjikannya sudah berlaku kerana bukan semua orang Israel umat yang dipilihnya. Bukan semua keturunan Abraham anak-anak Allah. Allah berfirman kepada Abraham, hanya keturunan Ishak yang akan disebut keturunanmu. Hal ini bererti bahawa tidak semua keturunan Abraham menjadi anak-anak Allah, tetapi hanya keturunan yang dilahirkan menurut janji Allah. Hal itu demikian kerana inilah yang difirmankan oleh Allah ketika Dia berjanji kepada Abraham. Pada waktu yang ditetapkan, aku akan kembali dan Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki. Bukan demikian sahaja, kedua-dua anak lelaki Rebekah mempunyai bapa yang sama, iaitu Ishak, nenek moyang kita. Untuk menunjukkan bahawa Sarah seorang anak itu anak pilihan Allah, Allah berfirman kepada Rebekah, yang sulung akan melayani yang bongsu. Allah berfirman demikian sebelum kedua-dua anak itu lahir dan sebelum mereka tahu berbuat apa yang baik atau yang jahat. Dengan demikian, nyatalah bahawa pilihan Allah itu tidak berdasarkan perbuatan mereka, tetapi berdasarkan panggilan Allah sendiri. Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, Yakub aku kasihi, tetapi Esau aku benci. Jika demikian, bolehkah kita katakan bahawa Allah tidak adil? Tentu tidak boleh. Allah berfirman kepada Musa, aku akan merahmati orang yang hendak aku rahmati dan aku akan mengasihani orang yang hendak aku kasihani. Oleh itu, keputusan Allah tidak bergantung kepada kehendak atau perbuatan manusia, tetapi hanya kepada belas kasihan Allah. Hal itu demikian kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah berfirman kepada Raja Mesir, untuk masuk ini aku menantik engkau menjadi raja, supaya melalui engkau aku menyatakan kekuasaanku dan memasyhurkan namaku di seluruh dunia. Oleh itu Allah beras kasihan kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah menjadikan orang berkeras kepala jika jika dia berkehendak demikian. Lalu kamu akan bertanya kepadaku, jika demikian, mengapa Allah mahu menyalahkan manusia? Siapa dapat melawan kehendak Allah? Tetapi saudaraku, siapakah kamu sehingga berani menyoal Allah? Bolehkah peliuk tanah bertanya kepada yang membuatnya, mengapa aku dibuat demikian?
Bukankah orang yang membuat periuk berhad menggunakan tanah liat itu sekehendak hatinya? Dengan sekumpal tanah liat, dia boleh membuat 2 buah periuk, yang satu untuk kegunaan khas dan yang satu lagi untuk kegunaan sehari-hari. Begitu juga hanya dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Dia ingin menunjukkan kemukaannya dan menyatakan kekuasaannya. Tetapi Allah sangat sabar terhadap mereka yang menjadi sasaran kemukaannya, iaitu mereka yang akan dimusnahkan. Allah juga ingin menyatakan kebahagiaan berlimpah-limpah yang dicurahkannya kepada kita yang menjadi tumpuan beras kasihnya. Kita sudah disiapkan olehnya untuk menerima kebahagiaan itu. Kita ini orang yang sudah dipanggilnya, dan kita terdiri daripada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Di dalam kitab Nabi Hosea, Allah berfirman, orang yang bukan umatku akan aku sebut umatku. Bangsa yang tidak aku kasihi akan aku sebut kekasihku. Di tempat Allah berfirman, kamu bukan umatku, di situ juga mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Nabi Yesaya berseru tentang orang Israel. Sungguh pun bilangan orang Israel sebanyak pasir di laut, hanya sedikit sahaja yang akan diselamatkan, kerana Tuhan akan segera menjatuhkan hukuman kepada semua orang di bumi. Seperti yang dikatakan Yesaya dahulu, seandainya Tuhan yang Maha Kuasa tidak memberi kita keturunan, pastilah kita semua sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Oleh itu, inilah kesimpulannya. Orang bukan Yahudi yang tidak berusaha untuk berbuat semula dengan Allah, sekarang dapat berbuat semula dengan Allah kerana mereka percaya kepadanya. Sebaliknya, orang Israel yang selalu mencari hukum yang membolehkan mereka berbaik semula dengan Allah tidak menjumpainya. Mereka tidak menjumpai hukuman itu kerana mereka bergantung kepada usaha mereka sendiri dan tidak percaya kepada Allah. Oleh itu, mereka tersandung kepada batu sandungan. Di dalam Alkitab ada tertulis tentang batu itu. Lihatlah, aku meletakkan satu batu di Sayun yang akan menyebabkan orang tersandung, satu batu besar yang akan menyebabkan orang jatuh. Tapi orang yang percaya kepada dia tidak akan dikecewakan. Amin.